إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم بالظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه والحمد لله. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita akan teruskan amri, di mana saya katakan tadi saya akan beri contoh, dan ini adalah kali keempat kita buat amri, dan lepas ni kita tak buat lagi, kita terus pergi kepada nahyi. Jadi nahyi yang kita akan buat ni, dia punya pattern dia sama saja. Ada pattern hakiki, ada pattern balari. Pattern hakiki ada tujuannya, balari ada tujuannya. Lepas tu apa dia tujuan hakiki dan tujuan balari untuk istifhami, sama saja. Jadi tuan-tuan dan puan sudah ada satu, orang kata, framework yang kasar ya, berkenaan dengan amri. Kalau tuan-tuan baca buku-buku balarah lagi, tuan-tuan akan dapat modify ataupun dapat tambah nilai lagi supaya dia menjadi lebih lengkap. Itu cara kita belajar. Alhamdulillah. Hari ini saya akan bagi beberapa contoh tentang amri. Okey, amri ya. Okey, tuan-tuan salin. Kalau dah ada pun tak apa. Okey, amri ya. Amri ya. Okey, ya. Pula. Okey, amri ya. Okey. Okey. Okey, yang pertama kita beri contoh amri daripada fi'il amar. Okey, daripada fi'il amar, iaitu ini hakiki ya. Okey. Contoh salin dia. Okey, salin balik walaupun dah 2 kali salin, iaitu wa aqimus solah. Okey, wa aqimus solah. Okey. Wa atuz zakah. Ya. Okay, ya. Iaitu surah Al-Baqarah ayat 43. Okey, ini adalah amri, iaitu fi'il amr. Okey, maknanya hakiki ya. Okey. Yang pertama, kita cari seberapa banyak boleh. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, fakuli washrobi. Fakuli, maka makanlah kamu. Washrobi, dan minumlah kamu. Ya. Ini untuk orang perempuan ni. Waqarri ainan. Okey. Waqarri ainan. Okey, ini maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati
dari segala yang merusingkan. Ya, okey. Ini ayat ni. Okey, sama juga dengan fi'il amar, iaitu surah Maryam ayat 20. Okey. Tuhan kata kepada Maryam, fakuli, wahai Maryam, makanlah kamu, washrabi, minumlah kamu, serta bertendanglah hati dari segala yang merusingkan, wa qarri ainan, wa qarri. Okey, tuan-tuan salin ya. Okey, yang keempat kita bagi lagi. Okey, yang keempat iaitu yang ketiga ya, yang ketiga. Wa khuz min amwalihim sadaqatan, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Okey, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ya, jadi ini surah At-Taubah ayat 103. Ini ayat mewajibkan zakat, ya. Yang ketiga ya. Okey. Okey. Jadi kita habis contoh fi'il amar yang menunjukkan bahawasanya perintah secara amar, secara menggunakan fi'il amar. Yang ini yang paling apa tu, valid sekali, ya. Terus terang Allah Ta'ala kata waqimus solah, dirikan solat. Ini tak boleh lagi tolak, wajib kena buat. Fakuli washrabi wa qarri ainan. Allah Ta'ala perintahkan kepada Maryam, ya, wahai Maryam, minumlah, ya, jangan risau dan jangan duka cita, serta tenangkanlah segala masalah kamu. Betul. Yang ketiga, wa khuz min amwalihim sadaqah, ambillah daripada harta mereka itu sebahagian daripada sedekah, untuk menyucikan harta mereka dan membersihkan akhlak mereka, supaya menjadi manusia yang baik. Ya, dengan mengeluarkan zakat, kita akan menjadi manusia yang, ya, baik, manusia yang berakhlak, manusia yang tidak tamak. Okay. Lepas tu kita pergi tajuk yang kedua, iaitu tajuk perintah amar. Amar juga menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang pakai lamul amar. Lamul amar, lam perintah. Okey, tuan-tuan ya. Okey. Seperti Tuhan kata, wal takum, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf dan akhir sekali ya. Ini surah Al-Imran ayat 164. Maksudnya wal takum, wajib ada. Lam ini tuan-tuan, lam ini lam dipanggil lamul amri. Bila duduk pada fi'il mudhari' mesti mati. Sebab segala perintah mesti mati. Mesti guna fi'il amar atau fi'il mudhari' yang dimatikan
dengan huruf lamul amar. Hendaklah, kalau sekiranya tak mati, maka tak kuat. Bila mati tu maknanya mesti. Hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada kepada al-ma'ruf, ya, kebaikan, ya. Itu dia. Al-Imran ayat 14. Okey. Tuan-tuan, ya. Okey, ini ini menggunakan fi'il mudhari' yang pertama. Okey. Okey. Tuan-tuan harap tuan-tuan salin. Tuan-tuan salin betul-betul ni. Saya nak beritahu ni. Sebab susah nak cari tafsiran dan analisa Al-Quran. Susah nak cari kalau balaghah. Dan lagi susah nak cari kalau sekiranya kita boleh nyatakan begitu detail dalam balaghah tu ada amar. Lagi susah kalau amar tu pula ada amar yang pakai berbagai jenis amar. Tuan-tuan dan puan ni saya beritahu ni. Saya tolong beritahu ni susah. Tuan-tuan, maknanya Allah Ta'ala jemput untuk belajar ni, jumpa pula saya, alhamdulillah. Walaupun tak banyak sangat ilmu, tapi kita boleh sama-sama belajar, ya. Sama-sama kita belajar. Tuan-tuan ada jumpa tak sebelum ni cerita-cerita macam ni? Semua orang kata tak jumpa ustaz. Kalau tak jumpa ustaz, tak jumpalah. Tak ada. Biasanya ustaz yang mengajar, dia kata perintah, dia tak khabar perintah tu perintah hakiki ke balari. Balari pula ada 12. Dia tak tahu yang mana satu, dia tak beritahu kita. Dia tahu, dia tak beritahu kita. Kalau beritahu, dia kata susah nanti aku duduk tak banyak tanya. Jadi sekarang tuan-tuan tahu. Kita nak cari dalam Quran pun bukan senang. Susah. Contoh kedua yang menggunakan fi'il mudhari' amar. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Okey. Faktubuh wal yaktub. Okey. Wal yaktub, silap ni wal yaktub mati ni. Ni lam ni lamul amar. Ni lam ni lamul amar. Ya, mati ni. Wal yaktub, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis. Wal yaktub, ini wajiblah kamu tulis. Lam ni namanya lamul amal. Wal yaktub bainakum katibum bil adli. Wal yaktub bainakum, di antara kamu, katibun, oleh seorang penulis, bil adli, dengan adil. Tuan-tuan, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat dah penghujung dah. Tuan-tuan, ya. Ini dua contoh yang saya bagi berkaitan dengan ayat perintah menggunakan fi'il mudhari' yang ada lamul amar. Okey. Lagi kita bagi satu lagi contoh. 3. Ya. Tuan-tuan berpeganglah dulu dengan 3 contoh ini. Berimanlah dulu dengan 3 contoh ni. Kita beri kepada tuan-tuan insya-Allah, ya, 7 contoh lagi jadi 10. Supaya 10 ini tuan-tuan akan jumpa besok, mudahlah jumpa. Tapi hafal lah ni. Dr. Haflah, ya. Hafal ni. Bila balik pilah, hafaz. Tuan tanah tak ada, hafal. Bila tuan tanah tak ada, mudah kita menghafaz, kan. Kalau tuan tanah ada, itulah, inilah. Serai lah tak ada, kemiang lah tak ada. Kemiang pula.
Okey, yang ketiga dia kata falyabudu. Ni. Falyabudu. Rabbaha. Zal baiti. Okey. Allazi at'amahum. Ini di mana jumpa ni? Bil at'amahum min ju'. Okey, ya. Selap ni. Min ju'. Okey. Wa amanahum min khauf. Okey. Okey. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, iaitu Kaabah, Allazi, yang telah memberi mereka penghidupan dan menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi ini adalah surah Quraisy, ayat 3 hingga 4. Tuan-tuan. Okey, ini saya bagi lagi 4. Ini pasal kita jumpa 4 contoh. Ya, antaranya dia kata falyaqtul. Falyaqtul. Maka hendaklah dia bunuh. Bunuh. Fi sabilillah. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Allazina yashtaruna al-hayata ad-dunya. Allazina yashtaruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Okey, maka hendaklah dia bunuh pada jalan Allah orang-orang yang menukarkan hidup dunia dengan akhirat. Okey. Ayat dia An-Nisa. Okey. Jadi ayat dia An-Nisa, ya. An-Nisa ayat 74. Okey, tuan-tuan ya. Okey. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita pergi pula perintah dia menggunakan isim fi'il amar. Okey. Bukan fi'il amar, tapi dia kata isim fi'il amar. Okey, tuan-tuan, rehat seminit ya. Okey. Okey, Cik Alim ya, buku Ustaz baru hantar hari ni. Ini batch ketiga. Ada beberapa orang lagi batch ketiga. Puan Razia ni kita hantar apa tu, kita hantar apa tu ni, pen drive hari ni. Okey. Jangan risau, hari ni berjalanlah dia, besok sampai. Okey. Jadi lepas tu tak ada lagi siapa yang tidak ada. Okey. Isim fi'il amar. Okey. Yang pertama isim fi'il amar. Dia kata ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Okey. Amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Anfusakum. La yadurrukum. La yadurrukum. La yadurrukum. Okey. Man dalla izah tadaitum. Man dalla izah ihtadaitum. Okey. Surah Al-Maidah. Okey. Ayat 105. Okey. Okey, tuan-tuan puan. Ini salah satu contoh. Dia menggunakan alaikum anfusakum.
Ada alaikum tu dalam ayat tu, itu isim fi'il amar lah, yang memberi perintah. Alaikum tu artinya wajib atas kamu. Wajib atas kamu, wahai orang yang beriman. Tuhan kata, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Alaikum anfusakum tu artinya jagalah kamu, jagalah diri kamu. Maksudnya bukan di atas kamu diri kamu, maksudnya jagalah diri kamu. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah. Ayat ini jelas, kalau kita sayangkan Allah, Allah sayang kita. Kalau kita buat perintah Allah, jauh larangan Allah, beriman kepada Allah, tiada sesiapa yang boleh mudaratkan kita. Alaikum anfusakum. Kamu jaga je diri kamu. Ya, buatlah amal ibadat lain. Kalau ada orang nak khianat kamu, no way. Tuhan kata, la yadurrukum. Tidak akan memudaratkan ke atas kamu sesiapa yang telah Allah Ta'ala sesatkan mereka. Tidak akan kamu jadi sesat sama. No, never. Okay. Yang kedua, tuan-tuan, contoh yang kedua menggunakan perintah amar menggunakan isim fi'il amar, ya. Yang kedua kita bagi okey. Okey, yang kedua yang tuan bagi famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maksudnya, janganlah engkau hendakkan secara segala kebinasaan orang kafir itu. Berilah kepada mereka masa sedikit. Janganlah kita cepat-cepat, ya, supaya orang kafir itu binasa. Jangan. Amhilhum ruwaida, berikanlah mereka masa sedikit, iaitu surah dia At-Tariq ayat 17. Okey. Amhilhum ruwaida, ya, itu macam fi'il amar dia. Tak apa, ya, itu contoh dia. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga. Jadi yang ini ni, ruwaida ni dikatakan isim fi'il amar, ya. Okey. Yang ketiga, fa amman utiya kitabahu biyaminihi, okey. Sesiapa yang diberi, yang diserahkan kitab catatannya dengan kanannya, fayaqulu, maka dia berkata, orang ni, ha umuqra'u kitabiyah, ha umu iqra'u kitabiyah. Okey. Ini dia yang dikatakan isim fi'il amar. Ya, ha umuqra'u kitabiyah. Ya, okey. Ya, sesiapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata,
dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, ya. Dia akan berkata, nah, bacalah kamu kitab amalku ini, ya. Allah Ta'ala akan berkata kepada kita bila dia serah kitab kita dengan tangan kanan, dia kata, ya, maka dia berkata, umukra'u, ambillah kitab ni, bacalah dengan hati yang baik. Macam tu lah, bacalah. Maknanya Allah Ta'ala serah tu dengan baik pada kita. Tuan-tuan, nak dapat serahan kitab dengan tangan kanan ni, bukan main. Janganlah nak bandingkan dengan tuan-tuan terima pos laju tu. Pos laju tu tak tangan apa dia hantar tak tahu. Kadang dia humban je kat kita. Ambil ni. Ni kitab ni Allah Ta'ala bagi dengan tangan kanan. Dia kata, ambil ni. Iqra'u, bacalah. Kita biar kitabnya. Okey. Kan seronok tu kan? Jadi ni adalah Al-Haqqah ayat 19. Okey, alhamdulillah. Lepas tu kita tengok pula fi'il amar dengan al-masdar. Yang ketiga, ya. Al-masdar, an-naib yang diganti dengan fi'il amar. Maksudnya dia menggunakan cara apa? Tadi cara pertama dah ada dah. Cara pertama ni, ini cara pertama. Okey. Ini cara kedua. Cara pertama isim fi'il amar ini cara pertama ni. Cara pertama ni fi'il amar. Ini cara pertama. Ya, ini pertama, ya. Pertama. Ini cara kedua. B. Okey. Ini cara ketiga. Okey. Cara ketiga. C. Cara ketiga. Okey. Ini cara keempat. D. Okey. Cara keempat. Okey, dia menggunakan masdar fi'il amar. Okey, dia pakai masdar ni. Ya. Umpamanya dia kata, faiza, bila lakitum, kamu berjumpa allazina kafaru, orang-orang yang kufur melawan Allah, fadarbar riqab. Ini masdar daripada darba al-riqab. Maka Tuhan kata pukul leher. Pukul leher tu artinya majas, artinya bunuh. Kenapa dia kata pukul leher? Darba ni masdar, ini masdar yang menunjukkan amar, perintah. Okey. Maknanya bila kita pukul leher tu, di leher lah tempat berkumpulnya nyawa kita. Selalunya kalau leher tu kena pukul di batang, orang kata batang leher ni, maka itulah tempat mudah mati orang. Ya. Kalau dihukum mati pun dijeruk di batang leher tu supaya berpisah daripada kepala dengan badan kita. Ya, itu darbar riqab. Okey, itu dia. Okey, ini nombor satu. Kita pergi lagi nombor dua. Nombor dua, dia kata apa? Fa'tarafu bizambihim. Kita baca ni selalu ni. Fa'tarafu bizambihim wasuhqa li ashabis sa'ir. Iaitu ayat Al-Muluk. Kita baca setiap malam ni sebelum tidur. Fa'tarafu, akhirnya mereka mengaku segala dosa mereka sebagai orang yang kufur dan ingkar. Maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Pasuhkan maksudnya jauhlah
rahmat Allah bagi orang ahli neraka. Ini pasukan ni. Ya. Ini pasukannya ni. Fa. Ini dia masdar. Nama dia masdar fa'il amr. Tuan-tuan, dalam Quran banyak. Jadi tuan-tuan, kita dah ada 3, dah ada 2. Okey. Ya, nanti kita cari lagi. Ini baru 2 saja. Okey. Lepas tu tuan-tuan, kita pergi pula gaya balarah. Gaya sindiran. Mana amar gaya balarah. Ya. Okey. Okey. Jadi gaya balarah ni ada 14 gaya. Ya, yang saya dah beri sebelum ini 14 gaya. Gaya pertama. Gaya pertama ya. Ini tulisan Rumi pula. Gaya pertama. Gaya pertama ni dia gaya gaya dia panggil gaya, dia suruh kita membenarkan. Ataupun dalam bahasa Arab lil ibahah. Okey, membenarkan. Ya, gaya membenarkan. Okey. Tuan-tuan faham dulu. Nanti kita bagi buku tu, tuan-tuan. Jangan risau. Ada buku dia. Jadi kita pilih satu buku yang terbaik untuk tuan-tuan baca dan pakai. Ya. Lil ibahah. Salin dulu. Yang penting tuan-tuan faham. Kalau bagi buku, mungkin tak faham baca, dan tuan-tuan pun tak dengar ustaz cakap sebab buku dah ada. Akhirnya tak faham. Okey, gaya pertama, gaya amar balarah. Ibahah, kita Puan Hajar Rozani, kita buat ibahah dulu. Ya, ibahah dulu. Gaya ibahah ni suruhan mengerjakan sesuatu bentuk dalam membenarkan, dalam mana boleh kita buat dan boleh kita tak buat. Umpamanya wakulu. Washrabu. Tadi saya bagi kan? Hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khaitil al-aswadi. Okey, maksudnya tuan-tuan, okey, ini adalah perintah kita berbuka. Wakulu, makanlah. Wakulu, makanlah. Dan minumlah. Maknanya Tuhan kata makanlah, bukan wajib. Minumlah. Mana kalau kita nak buka lewat sikit pun tak apa. Makruh saja, bukan haram kalau kita tak buka. Itu maksudnya lil ibahah. Lil ibahah ni maknanya boleh. Boleh. Nak lewat sikit pun tak apa. Kalau kita ada masalah, buka lewat sikit. Okey. Okey. Tuhan kata, ini adalah ayat Al-Baqarah 187. Okey. Okey. Lihat dulu ya, kita minum ya. Alhamdulillah. Mana apa tu caterer saya ni? Aduh. Caterer ni. Oh, ada ni ha. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa lagi ayat berkenaan ibahah ni, masukkan. Masukkan. Jadi kita tahu, bila ustaz mengajar tafsir, hari ni kita belajar tafsir dengan ayat Al-Baqarah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata ustaz tu, wa kulu washrabu hatta
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Itu dia. Ustaz tu kata begitu, ya. Aswadi minal fajri. Okey. Para pendengar sekalian, dalam ayat ini kita nampak wakulu, dia kata. Dalam bentuk fi'il amar, minumlah. Wakulu, washrabu, minumlah kamu. Itu fi'il amar, itu perintah. Tetapi perintah ini bukanlah yang perintah kita kena segerakan. Ini perintah iaitu just untuk membenarkan kita, mengharuskan kita buka puasa bila masuk waktu. Kalau tak buka pun tak apa, tak berdosa, lewat sikit. Tapi janganlah melewatkan buka puasa. Makruh pula. Itu maksudnya. Jadi al-amru huna lil ibahah, dia kata. Perintah di sini untuk harus, bukan segera. Okey. Alhamdulillah. Begitu juga ayat yang pertama, ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua dia kata fa iza qudiyatis salatu. Okey, qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Okey, wabtaghu min fadlillah. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, Jumaat ya. Maksudnya, bila selesai sembahyang, maka kita kena segera pergi bekerja mencarikan Allah. Artinya bukan terus menerus pergi, tidak. Boleh lewat-lewat sikit. Yang pentingnya kita pergi. Jangan lepas sembahyang tu duduk lagi berkelembir dekat masjid. Ya, duduk lagi dekat kantin masjid tu. Lepas tu asar tak balik lagi. Itu Tuhan marah. Maksud ini sih fantashiru, keluar. Mana harus kita keluar. Jangan tunggu di masjid tu lama-lama. Maksudnya begitu. Ini lil ibahah. Artinya harus. Boleh. Ya, tapi bukanlah haram kalau tak pergi. Mana Tuhan kata suruh pergi, perintah pergi, tapi perintahnya bersifat sindiran. Jangan duduk lama-lama di masjid tu. Ganggu orang lain nak sembahyang. Macam tu lah kan. Okey, yang ketiga, dia bagi. Okay. Yang ketiga, yang ketiga ni tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga ni syai'. Tak payahlah syai'. Okey, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, perintah yang kedua, yang bentuk balarah. Yang kedua, iaitu dia panggil al-amru lil iltimas. Iaitu merupakan permintaan. Okey, iltimas ya, permintaannya. Okey. Okey, iltimas permintaannya. Okey. Okey, kita cari contoh dia, iltimas. Okey. Okey. Saya dah sebut tadi, tapi tuan-tuan kita sebut lagi dalam ringkasan kita ni. Umpamanya, okey. Waqala Musa. Tadi dah sebut ya. Waqala Musa li akhihi Haruna. Okey. Ukhlufni. Tinggalkan aku fi qaumi, bersama dengan kaumku. Qaumi wa aslih li. Wa aslih. Okey. Musa
dengan Harun kira-kira sebaya, ya. Sebaya. Jadi ini dikatakan lil ibahah, ya. Lil ibahah maksudnya ukhlufni tu, tinggalkan aku, itu lil ibahah. Maknanya tak tinggal pun, lil iltimas, permintaan, minta izin supaya tinggalkan aku. Okey, okey. Satu saja contoh kita ada sini. Yang lain tu contoh yang bersifat asmaradana, okey. Okey. Seterusnya tuan-tuan, yang ketiga. Yang ketiga ni dia kata, perintah yang ketiga iaitu perintah adalah untuk berdoa. Ya, lid doa. Untuk berdoa, ya. Kita perintah kepada Allah bukan nak suruh Allah buat apa, tapi doa kita kepada Allah. Ya. Umpamanya nombor 1, Rabbi, wahai Tuhanku, Ighfirli, ampunlah dosaku. Ini kita perintah kepada Allah ni. Waliwalidayya, okey, waliwalidayya, dan anak-anakku. Okey, ini surah Nuh ayat 28. Tuan-tuan, Ighfirli, ini perintah. Ighfirli warhamni, ini perintah ni bukan perintah apa? Perintah untuk berdoa. Okey. Jangan kata perintah nak suruh Allah buat apa, nak minta doa. Okey. Doa. Okey. Alhamdulillah. Puan admin kita cekap betul lah. Ini patutlah kena jadi admin, one in two. Two in one. Aduh, syukur alhamdulillah saya dapat tuan-tuan dan perempuan yang baik-baik. Bukan tuan-tuan, bukan sembarangan, bukan macam saya. Orang hebat-hebat tapi boleh dengar kita belajar, dan sama-sama Allah Ta'ala pilih untuk menuju redha Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, ya, kita ni tidak boleh jauh sangat, ya. Kita tak lama lagi semua kita akan berangkat. Kita jagalah dunia kita, jagalah ahli keluarga kita. Kita sayang menyayangi antara mereka, kasih sayang kita. Sesekali kita peluklah mereka yang boleh kita peluk. Kalau peluk tu janganlah kadar peluk je. Peluk biar dada kena dada. Macam orang Arab tu, dada dengan dada ni, bila hati dengan hati bertemu, itulah kasih sayang. Jangan kadang berpeluk, bercium tangan pun tak ada cium tangan. Berpeluk dengan dada tu, bau sekali. Kalau anak dengan ayah tak ada masalahnya, kan? Okey. Untuk doa ni kita bagi lagi satu doa. Okey. Iaitu yang kedua, dia panggil anta. Saya tulis besar ni, ada orang kata tak nampak. Anta waliyu na, engkaulah Tuhan kami. Faghfir lana, ni ampunlah kami. Itu kita perintah kepada Allah tu. Warhamna, dan kesianlah kami. Wa anta khairul ghafirin, wa anta khairul ghafirin. Okey, ghafirin. Okey. Jadi ini surah Al-A'raf ayat 15. Al-A'raf ayat 1 ayat 155. Ini dikatakan, ini perintah ni, faghfir ni fi'il amar, warhan fi'il amar. Tapi ini bukan perintah yang berbentuk hakiki.
Ini adalah balaghi. Balaghi doai nama dia. Kena berdoa. Ya, untuk berdoa kepada Allah. Okey, alhamdulillah ya. Okey. Kita ambil lagi satu, yang ketiga. Okey, okey. Qala Rabbi. Kalau Rabbi ni mana Tuhanku? Qala Rabbi Ishrah li lapangkan bagiku sadri dadaku. Ya, ini dalam surah surah Taha. Ya, surah Taha ayat 26. Jadi isyrah ni fi'il amar, bukan perintah apa. Bolehkah kita perintah Allah Ta'ala? Tak boleh. Okey, okey, silakan Puan apa tu Sarina nak hantar anak sekolah, boleh ya? Okey. Okey. Selamat pergi, selamat balik. Okey, isyrah ni sebenarnya tuan-tuan perintah. Tapi bukan nak apa-apa, perintah supaya Allah terima doa kita. Dia panggil lead doa. Okey. Okey. Satu lagi kita beri, sebab ada 4 dalam ni. Kita beri. Ya. Rabbana, kata Tuhan. Innana, sesungguhnya kami. Sami'na, telah dengar. Munadian, orang yang menyeru. Yunadi, yang menyeru lil iman, supaya beriman. Okey. An aminu, supaya beriman. Ya, birabbikum, dengan Tuhan kamu. Okey. Fa amanna, maka kami pun berimanlah. Ya. Rabbana, ini Rabbana. Rabbana ini, wahai Tuhan kami. Faghfir lana. Faghfir lana. Ini ighfir lana. Ini amar. Tapi amar bukan apa? Amar untuk berdoa. Zunubana, dosa kami. Ya, lepas tu wakafir. Wakafir, dan bersihkanlah. Ini fi'il amar. Anna, daripada kami. Sayyiatina, segala keburukan kami. Wa tawaffana, dan kebumilah kami, matikan kami. Ma'al abrar, bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Ya, ini surah Al-Imran. Al-Imran ayat 193. Ini semua fi'il amar. Faghfir lana amar. Ya, wa tawaffana, matikan kami, ma'al abrar, orang baik-baik. Ini ada 3 fi'il amar ni, tujuannya untuk berdoa kepada Allah. Okey. Tuan-tuan okey. Okey. Kita pergi pula kepada yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang keempat ni, yang keempat. Tuan-tuan ambil keempat. Okey, yang keempat. Fi'il amar untuk taubih. Litaubih. Litaubih ni itu mencela. Allah mencela kita tau. Okey, taubih, mencela. Okey, mencela ya. Okey. Okay. Lihat seminit ya. Okey. Mencela ya, taubih. Okey. Taubih itu mencela. Okey, yang pertama dia kata dalam Quran, i'malu, Tuhan kata, mu buatlah.
ma syi'tum. Okey, yang ni surah dia surah Fussilat. Fussilat ayat 40. Maknanya Tuhan kata, Tuhan ada bukan give up lah. Tuhan kata, mu buatlah apa nak buat apa. Buatlah ikut suka hatimu lah. Begitu. Itu maknanya untuk mencela dah tu. Malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kamu buatlah ikut kamu suka kamu. Sesungguhnya Allah tengok apa yang kamu buat. Mu nak buatlah. Ini orang yang degil ni, yang tak nak semayang, tak nak belajar bahasa Arab ni. Mu tak nak belajar, tak apalah. Nanti besok aku tanya soalan, mu tak boleh jawab. Okey. Okey. Nasib baik tuan-tuan belajar bahasa Arab ya. Inilah dia rahmat dari COVID-19 kan. Saya pun memanglah saya nak buat apa tu, kursus 500 tu. Tapi bukanlah sekarang. Setelah saya siap segala dokumen, apa tu, moto, mission dan sebagainya. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala hantarkan COVID-19, hantar pula apa tu, khalifah admin, dia pula dapat mencium baunya, dan akhirnya secara tak langsung kita berpakat, macam mana, why not kita apa tu, masuk FB. Saya kata boleh juga, bagus juga. Lepas tu, lepas masuk FB kejap tu, saya kata, macam mana ni, duit tak ada ni. Ada orang kata, Ustaz masuklah YouTube. Ustaz punya ceramah beribu-ribu tu masuk YouTube. Masuk YouTube. YouTube tu insya-Allah nanti Ustaz nanti, kalau aku kaya aduh, banyaklah telaga boleh kita buat nanti, ya tak? Banyaklah amal jariah. Sebab kita nak makan pun tak banyak mana. Ni baru nak pergi beli sotong panjang ni dekat pasar Jalan Stapler. Soto panjang ni bila saya beli, saya suruh orang rumah saya masak ni je. Dia panggil gulai kunyit lengkuas. Nak resepi tak? Sotong tu, tengok kalau ada telur, jangan potong apa tu, rentas. Kalau ada telur, ambil telur dulu. Lepas tu kita potong macam sotong kering tu, buat sekeping-sekeping. Macam sotong lembut, sotong lembek tu, sotong rendam tu kan. Gulai. Dan kita janganlah masuk apa tu, sotong tu bercampur kuah lama-lama. Jangan. Sotong ni dia masak sekejap saja, dalam tak sampai 5 minit masak. Biar santan tu dulu, rempah dia, belada. Ini bak resepi ni. Kalau mak saya dulu, dia ambil kelapa yang dah dikukur tu, lepas tu dia tumbuk dengan halia, dengan lengkuas, dengan bawang merah dan bawang putih. Dia tumbuk dengan kelapa tu, barulah dia ramas kelapa tu. Jadi kelapa tu nampaklah ada merah-merah sikit, dan cili biasa. Cili biasa tumbuk. Okey. Lepas tu campur rempah tu dengan santan, ramas. Jadi bila kita ramas tu, santan tu nampak macam kuah gulai lah, merah. Orang dah tahu ketupat soto susah buat dah tahu. Kalau ketupat soto lagi mudah ini. Dato' Ali ni nak minta saya bagi resipi ketupat. Dulu buat dah ketupat, sedap betul buat ketupat ni. Tapi ada hamba Allah tu, bila kesutong 5 ekor, bila buat ketupat dia tak suka. Tapi bila tengok ketupat 2 ekor dia hentam seorang je. Tinggal saya 3 ekor dengan tu suami isteri makan. Allahu Akbar kata. Okey. Tak apalah kalau siapa-siapa buat ketupat, post laju to me. Terengganu je Datuk ada sotong ketupat ni, ataupun Datuk Keramat. Datuk Keramat ada, iaitu gerai orang Terengganu tu. Okey. Lepas tu santan yang dah merah tadi, tuan-tuan apa tu masuk, letak atas api, kacau-kacau dia. Jangan biar kacau dia sampai dia nak mendidih. Jangan biar dia mendidih, nanti dia apa tu melembab keluar. Biar dia akhirnya bila dah bila nampak dalam 5 minit, ada 2 minit dia mendidih, masuk sotong dalam tu, kacau dalam 2-3 minit,
angkat. Jangan lama-lama, nanti pecah minyak tak sedap. Sebab masukkan gula ni tak boleh pecah minyak. Jadi lepas tu ubahlah gula sikit. Gula tu macam Ajinomoto. Dan makanlah dengan nama Allah yang amat mula mengasihi. Okey. Banyak dah resipi saya bagi ni kan. Itu sehingga ini sotong ni yang pertama kurang mencuba ni. Puan admin Puan admin mesti buat. Sedap betul buat, memang sedap. Okey. Okey. Datin Rahaya pun boleh buat. Okey. Boleh buat. Resipi ni sedap. Resipi orang lama-lama. Okey. Okey, tuan-tuan puan. Nombor 1, dia kata i'malu ma syi'tum. Okey. Iaitu buatlah apa yang kamu nak buat. Iaitu perintah untuk mencela, ya, ditaubih. Ya. Lepas tu kita tengok pula yang kelima. Okey. Dia kata perintah untuk taskhir. Litaskhir. Litaskhir ni maknanya untuk ejek. Ejek, mengejek. Ya, mencerca, mencali, ya, mencaci, ya. Litaskhir. Okey, dalam Al-Baqarah Tuhan kata kunu. Kalau kamu ingkar sangat, kamu kunu qiradatan. Mu jadi kelah. Khasiin. Jadilah kamu ke yang hina. Al-Baqarah ayat 65. Sampai Tuhan kata mu jadi ke lagi bagus. Aduh. Fakulna lahum kunu. Maka kami kata bagi mereka, ya, kunu qiradatan khasiin. Okey. Yang keenam, okey. Perintah untuk litamani. Litamani artinya angan-angan. Okey. Contohnya, ya, di sini dia tidak ada. Okey, contohnya wanadau ya maliku. Wanadau mereka itu menyeru. Nadau ya maliku. Ya maliku, wahai raja, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah tunaikan ke atas kami Rabbuka. Okey. Qala innakum makisun. Qala innakum makisun. Okey. Iaitu surah Az-Zukhruf ayat 77. Okey. Maksudnya, dan mereka menyeru, iaitu ketua malaikat penjaga neraka menyeru, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami, kerana kami tidak akan menderita. Ya, Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab. Itu artinya untuk angan-angan, ya, ditamani. Okey. Tuan-tuan salin, ya. Salin tu. Yang ketujuh, dia panggil, yang ketujuh, okey. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah tepat pukul 12. Jadi yang ketujuh tu kita sambung malam ni. Jadi pukul 5 petang ni tuan-tuan boleh rehat, ya. Jadi pukul 2 petang dan 5 petang, okey, cuti. Okey, pukul 8 malam, ya.
buka. Ya, okey. Oi. Okey. Okey. Nanti kita buat buku resepi. Buku resepi banyaknya, buku resepi. Okey, banyak saya punya resepi ni. Resepi laut lah. Semalam ikan goreng. Lepas tu ada lagi resepi yang, tapi resepi saya ni resepi tua-tua je. Okey. Ikan goreng. Lepas tu masak kicap. Ramai orang pandai masak kicap, tapi tak sedap. Tak sama dengan masak kicap saya. Sebab yang saya masak je sedap, yang lain tak sedap. Jadi nak kena pakai macam mana kita nak bakar kicap tu, supaya kicap tu wangi, mengeluarkan bau yang sedap. Kita tidak boleh hentam kicap. Kita kena bakar kicap tu dulu biar hangus, barulah kita masak. Jadi untuk itu jangan ke mana-mana. Kita berjumpa pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ayat-ayat pada Amri Balaghi. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. لقد الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي